Suasana di tandas asrama lelaki blok hari pada jam 3 pagi itu bukan sekadar sunyi, tetapi sepi yang mencengkam jiwa. Tiada bunyi cengkrik atau angin malam dari luar tingkap. Hanya kekosongan yang menekan gegendang telinga. Amir berdiri kaku di hadapan Singki, memandang pantulan wajahnya sendiri yang pucat di cermin retak itu. Dia serta-merta menyadari kesilapan besar yang telah dilakukannya karena memberanikan diri turun keseorangan pada waktu keramat begini. Sepatutnya dia mengejutkan rakan sebiliknya, namun rasa ego dan desakan biologi memaksanya melangkah ke sini tanpa berpikir panjang. Tiba-tiba, kesunyian itu dipecahkan oleh bunyi yang amat menjengkelkan. Plup, plup, bunyi air menitik dari paip di hujung tandas yang sepatutnya tertutup rapat. Iramanya perlahan tetapi konsisten, seolah-olah ada jari gaib yang sedang memetik air itu satu persatu. Bulu roma di tengkuk Amir meremang secara mendadak. Dia merasakan ada sepasang mata yang sedang memerhatikannya dengan tajam dari arah siling tandas yang gelap gelita itu. Belum sempat dia mendongak, bunyi klik yang kuat bergema. Pintu kubikel paling hujung terkunci dari dalam secara tiba-tiba. Walhal tiada sebarang bunyi tapak kaki yang melangkah masuk sebentar tadi. Namun, ketakutan yang dirasai Amir pada malam itu bukanlah satu kebetulan yang tidak berasas. Blok Hari memang terkenal dengan reputasinya yang menyeramkan di kalangan pelajar senior. Kedudukannya yang terpencil di hujung kawasan asrama betul-betul bersebelahan dengan hutan simpan yang tebal dan gelap, menjadikannya lokasi yang ideal untuk kisah-kisah yang tidak dapat dijelaskan oleh logik akal. Pokok-pokok tua yang merimbun di belakang blok seolah-olah menjadi pagar pemisah antara dunia manusia dan dunia yang tidak sepatutnya diganggu. Desas-desus yang paling kuat bertiup kencang adalah mengenai tingkat 4 blok tersebut. Tingkat itu telah ditutup sepenuhnya dengan rantai besi dan papan tanda amaran sejak 10 tahun yang lalu. Tiada siapa yang tahu sebab sebenar penutupan itu secara rasmi. Tetapi cerita lisan yang diturunkan dari satu batch ke satu batch mengatakan bahwa tingkat itu adalah pusat segala gangguan. Senior sering berpesan dengan nada serius agar jangan sesekali mendongak ke arah tingkap-tingkat 4 pada waktu malam, karena ada kemungkinan benda itu sedang memandang kembali ke bawah. Amir, sebagai pelajar tahun pertama yang naif, pada mulanya hanya ketawa mendengar cerita-cerita mistik tersebut. Dia menganggapnya sebagai taktik senior untuk menakut-nakutkan pelajar baru supaya tidak berkeliaran lewat malam. Dia menjalani rutin hariannya tanpa rasa takut, malah sering melanggar pantang larang tidak tertulis pelajar di situ, yang Cuba mengelak menggunakan tanda selepas jam 12 malam. Baginya, hantu dan jembalang hanyalah mainan minda orang yang lemah semangat. Segalanya berubah pada minggu kedua Amir menginap di situ. Gangguan bermula dengan perkara-perkara kecil yang mudah ditepis oleh logik. Namun, lama-kelamaan ia menjadi corak yang menakutkan. Setiap kali dia coba memejamkan mata untuk tidur, dia akan mendengar bunyi guli jatuh di lantai atas. Bunyi itu jelas, tak seolah-olah guli itu bergolek dari hujung bilik ke hujung bilik sebelum berhenti tepat di atas kepalanya. Amir Kuba menyedapkan hati bahwa mungkin ada pelajar senior yang bermain di tingkat atas. Sehinggalah dia teringat bahwa biliknya berada di tingkat 3 dan tingkat 4 di atasnya adalah kawasan larangan yang kosong dan terkunci. Gangguan itu tidak berhenti di situ. Kadang-kadang, apabila angin malam bertiup kencang dari arah koridor tandas, satu bau hanyir yang meloyakan akan menusuk hidung. Bau itu bukan bau sampah atau bangkai tikus, tetapi bau darah lama yang bercampur dengan bau tanah basah. Ia datang dan pergi dengan pantas, meninggalkan rasa mual
yang sukar digambarkan. Selain itu, Amir mula perasan kelibat bayangan hitam yang sering melintas di hujung matanya apabila dia sedang tekun mengulang kaji pelajaran di meja belajar. Apabila dia menoleh pantas, tiada apa-apa di situ, hanya almari besi yang kaku. Ketegangan di bilik itu memuncak apabila rakan sebilik Amir, yang sebelum ini seorang yang ceria, tiba-tiba diserang demam panas yang mengejut. Dalam keadaan meracau, rakannya itu mendakwa ternampak satu susuk tubuh tinggi lampai, berdiri di balkoni bilik mereka, merenung masuk ke dalam dengan mata yang merah menyala. Sejak kejadian itu, suasana di dalam bilik menjadi suram dan berat. Gangguan itu mula beralih fasa daripada sekadar bunyi dan bau kepada sesuatu yang lebih fisikal. Pernah satu malam, Amir terjaga dalam keadaan terkunggap-kunggap kerana merasakan ada tangan yang sejuk dan kasar sedang memegang kakinya, menarik selimut perlahan-lahan. Dia tahu dia tidak lagi selamat di situ. Kemuncak segala gangguan ini berlaku pada satu malam Jumat yang hening, ketika bulan seolah-olah enggan memunculkan diri di langit malam. Amir terjaga dari tidurnya bukan kerana gangguan bunyi guli atau bau hanyir seperti kebiasaan. Sebaliknya kerana rasa sakit perut yang memulas-mulas dan amat menyakitkan. Dia cuba bertahan di atas katil, memeluk lutut sambil berharap rasa sakit itu akan hilang dengan sendiri. Namun, usus perutnya seolah-olah diperah dengan kejam. Peluh dingin mula membasahi dahi dan belakang badannya. Dia menoleh ke arah katil sebelah, melihat rakan sebiliknya sedang tidur mati, berdengkur halus tanpa menyadari penderitaan yang sedang dialaminya. Amir sadar dia tiada pilihan lain. Dia terpaksa memberanikan diri untuk turun ke tandas seorang diri. Langkah kakinya diatur, pantas keluar dari bilik. Namun sebaik sahaja kakinya memijak lantai koridor, dia merasakan suasana yang jauh berbeza dari malam-malam sebelumnya. Koridor panjang yang menghubungkan bilik-bilik asrama itu kelihatan seperti terowong gelap yang tidak berpenghujung. Lampu Kalimantan di siling berkelip-kelip dengan bunyi dengungan elektrik yang bingit, seolah-olah nyawa mentol itu sedang ditarik perlahan-lahan. Setiap kali lampu itu padam sesaat, kegelapan total akan menelan koridor itu sebelum cahaya samar kembali menerangi jalan. Amir berjalan sambil menundukkan wajah. Kuba mengelak dari memandang ke arah kegelapan di hujung blok yang menghadap hutan. Sebaik sahaja dia menolak pintu tandas utama, satu hawa sejuk yang luar biasa menampar seluruh tubuhnya. Ia bukan sejuk angin malam atau sejuk lantai mozaik, tetapi sejuk yang mencucuk sehingga ke tulang sumsum, seolah-olah dia baru sahaja melangkah masuk ke dalam bilik penyimpanan mayat. Bulu roma di tengkuknya tegak serta merta tanpa dipinta. Amir Kuba mengabaikan nalurinya yang menjerit supaya lari kerana desakan perutnya lebih menguasai keadaan. Dia melilau mencari kubikel yang paling selamat. Kubikel pertama pintunya tercabut, manakala kubikel kedua gelap gelita tanpa mentol. Hanya kubikel ketiga yang kelihatan bersih dan lampunya berfungsi dengan baik, walaupun cahayanya agak malap kekuningan. Tanpa berfikir panjang, dia meluru masuk dan mengunci pintu dengan tangan yang sedikit menggeletar. Semasa berada di dalam ruang sempit itu, deria pendengaran Amir menjadi tajam secara tiba-tiba. Suasana sunyi sepi itu kemudiannya dipecahkan oleh bunyi tapak kaki yang berat melangkah masuk ke tandas utama. Tap seret, tap seret. Bunyi itu bukan seperti tapak kaki pelajar yang memakai selipar getah, tetapi lebih kepada bunyi but berat yang basah, seolah-olah baru sahaja meredah lumpur hutan. Amir menahan nafasnya serta-merta. Dia cuba menyedapkan hati dengan berfikir bahawa itu mungkin pengawal keselamatan yang sedang membuat rondaan
atau pelajar lain yang turut sakit perut. Namun, logiknya mati apabila dia menyadari tiada cahaya lampu picit yang menyuluh dari luar. Bunyi tapak kaki itu semakin menghampiri. Satu langkah demi satu langkah yang menyeksakan. Sehinggalah ia berhenti tepat di hadapan pintu kubikel Amir. Jantung Amir berdegup kencang sehingga dia merasakan dadanya bakal pecah. Dia memberanikan diri untuk mengintai sedikit ke celah bawah pintu kubikel, menjangkakan akan melihat bayang kaki atau kasut orang yang berdiri di situ. Namun, apa yang dilihatnya membuatkan darahnya tersirat. Lantai di luar pintu itu kosong. Tiada kaki, tiada bayang, tiada apa-apa. Tetapi dia yakin dia mendengar bunyi nafas berat yang mendengus betel-betel di balik pintu nipis itu. Tiba-tiba, kedengaran suara garau berdehem. Suara itu bukan datang dari luar pintu, tetapi dari arah atas kepalanya. Ia bunyi yang basah dan parau. Sioluyala tekak itu dipenuhi tanah lumpur. Perlahan-lahan, dengan leher yang terasa keras dan berat, Amir mendongak ke atas melalui celah siling asbestos yang pecah di atas kubikelnya. Sepasang mata merah menyala, sedang merenungnya tajam. Wajah itu hitam legam, dengan rambut panjang yang menjuntai turun seperti akar pokok tua. Dan ia sedang menyeringai memandang Amir yang terperangkap di bawah. Belum sempat Amir menjerit, pintu kubikelnya digegar dengan kuat dari luar Sioliala. Ada sesuatu yang ingin merempuh masuk, walhal dia tahu tiada sesiapa di lantai tadi. Bang, bang, bang. Gegaran itu begitu kuat sehingga engsel pintu hampir tercabut. Dalam keadaan panik yang melampau dan akal yang hampir hilang, Amir tidak lagi peduli tentang kunci pintu. Dia merempuh pintu itu dengan bahunya sekuat hati, memecahkan kuncinya, dan terus berlari keluar lintang pukang. Dia berlari sepanjang koridor tanpa menoleh ke belakang. Walaupun telinganya jelas mendengar namanya, dipanggil dengan suara yang meleret dan ketawa kecil yang bergema dari arah tandas yang ditinggalkannya. Keesokan paginya, Amir ditemui pengsan di hadapan pintu biliknya oleh rakan sebilik. Dengan kesan lebam di bahu akibat rempuhan pintu. Dia diserang demam panas yang teruk dan meracau selama seminggu sebelum memohon pertukaran blok serta-merta. Blok Hari masih berdiri kaku di situ, menyimpan 1001 misteri di sebalik dindingnya yang lusuh, setia menunggu mangsa seterusnya yang berani melanggar pantang larang. Ingatlah, jika Anda mendengar bunyi air menitik atau tapak kaki tanpa bayang di tandas asrama, jangan sesekali mendongak ke atas. Langgan saluran ini untuk lebih banyak kisah benar yang akan menghantui tidur Anda.